Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada? Semoga sahabat semuanya diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan menyambung episode yang keempat, bagian kedua, lanjutan daripada tajuk bagaimana Kristian masuk ke Semenanjung Arab. Pada kali ini adalah videonya yang bagian kedua. Dengan nama Tuhan remaja ini, kalau tuanku laksanakan apa yang saya katakan ini, baru tuanku dapat membunuh saya. Apabila Yunus melaksanakan seperti yang disebut oleh remaja beriman ini, barulah dia berjaya membunuhnya. Semua rakyat yang menyaksikan peristiwa itu berkata, bagaimanakah Yunus dengan kekuasaan dan kegagahannya tidak berjaya membunuh remaja ini, melainkan dengan menyebut dengan nama Tuhan remaja ini. Dengan peristiwa itu, Tuhan campakkan iman ke dalam hati 20.000 rakyat Yaman pada masa itu. Mereka semua beriman dengan agama yang benar. Tuba Yunus yang terlalu marah dengan peristiwa itu akhirnya memerintahkan tenteranya menggali lubang yang besar. Di dalam Al-Quran disebut Al-Ukhdud, dipenuhkan kayu api di dalamnya, kemudian dinyalakan api yang besar. Siapa yang tidak mau murtad daripada agama yang benar dicampakkan ke dalam api itu. Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj. Perkara ini juga ada ceritakan dalam hadis. Muhammad berkata, daripada ramai-ramai yang menunggu giliran dibakar, ada seorang ibu dengan bayinya yang masih menyusu. Dia merasa takut dan teragak-agak, juga merasa kasihan ke atas anaknya yang masih kecil untuk dibakar dalam api tuba. Bayinya bercakap kepada ibunya, wahai ibu, jangan takut, terjun sajalah ke dalam api itu. Sesungguhnya ibu sedang menuju ke surga. 20.000 orang dibakar karena mereka beriman kepada Tuhan yang Esa. 20.000 orang itu dibakar karena mereka beriman kepada Tuhan yang Esa. Mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan, tidak menentang raja, tetapi oleh kerana mereka beriman, Tuba membakar mereka semua. Terdapat seorang lelaki yang terselamat yang bernama Daus bin Ta'laba. Dia berjaya melarikan diri dan pergi mengadu kepada Kaisar atau Raja Rom yang juga beragama Kristen. Kaisar sangat marah apabila mendengar Yunus membakar orang-orang Kristen di Yaman. Lalu mengirim wakilnya kepada Najasyi Raja Habsah, yaitu Raja Kristen yang paling dekat dengan Yaman, supaya mengantar tentera memerangi Tuba Raja Yaman itu. Najasyi yang juga sangat marah mendengar cerita Daus itu, terus menyiapkan tenteranya seramai 70.000. Suatu jumlah tentera yang sangat besar pada masa itu dan belum pernah berlaku lagi di Semenanjung Arab. Tentera ini diketuai oleh panglimanya yang bernama Aryad. Dalam barisan panglima tentera itu ada panglima yang bernama Abraha. Apabila berlaku peperangan antara tentera Aryad dan tentera Tuba Yunus, tentera Tuba kalah. Yunus melarikan diri
dan masuk ke dalam laut membunuh diri. Oleh itu, orang Habsyah menguasai Yaman dan Najasyi melantik Aryad menjadi gubernurnya di Yaman. Apabila Aryad menjadi gubernur, dia mula menzalimi rakyat Yaman serta tentera-tenteranya sendiri. Akhirnya tenteranya yang tidak tahan dengan sikap Aryad memberontak di bawah pimpinan Abraha. Pertelingkahan berlaku dalam tentera Habsyah. Satu yang menyokong Aryad dan satu lagi yang menyokong Abraha. Abraha yang tidak mau berlaku peperangan sesama tentera Habsyah mengajak Aryad bertarung satu lawan satu. Siapa yang menang, dia berhak memerintah Yaman. Dalam pertarungan itu, Abraha berjaya membunuh Aryad. Tetapi sebelum Aryad terbunuh, dia sempat menebas hidung Abraha. Lalu terserpihlah hidung Abraha. Oleh itu, Abraha digelar dengan Abraha al-Asram atau Abraha yang tersepih hidungnya. Dengan itu Abraha memerintah Yaman sebagai raja. Apabila berita ini sampai kepada Najasyi, beliau murka dengan Abraha yang berani membunuh gubernur yang dilantik olehnya. Najasyi bersumpah akan memimpin sendiri tenteranya ke Yaman dan tidak akan kembali ke Habsyah melainkan selepas dapat memijak-bijak tanah Yaman yang membotakkan kepala Abraha sebagai tanda penghinaan kepadanya. Abraha takut, dia tidak berani melawan Najasyi. Dengan kepintarannya, dia menghantar utusannya menghadap Najasyi. Dia menghantar bersama utusan ini rambutnya dan tanah Yaman. Katanya kepada Najasyi, wahai tuanku Najasyi, ini Abraha sudah menyempurnakan sumpah tuanku. Ini rambut Abraha dan ini tanah Yaman untuk tuanku bijak-bijak. Abraha tetap taat setia dan tunduk kepada tuanku. Dengan itu Najasyi tidak jadi memerangi Abraha. Selesailah masalah Abraha dengan Najasyi. Oke, cukup sekian episode yang keempat bagian kedua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.